Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buka muka surat 383. Surat 383. Perenggan 1, 2, 3, 4. Perenggan ketiga daripada atas. Perenggan ketiga daripada atas. Sunat bagi lelaki melakukan ziarah kubur. Okey. Wa yundabu ziyaratu kuburi li rajulin la li unsa fatukrahu laha. Naam yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa kaza sa'irul anbiya wal ulama wal awliya wa yusannu kama nassa alaihi an yaqra'a minal qur'ani ma tayassara 'alal qabri fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Disunatkan. Okey. Sunat bagi lelaki melakukan ziarah kubur. Lain halnya, sunat bagi lelaki melakukan ziarah kubur. Lain halnya bagi kaum wanita di mana makruh melakukannya. Artinya lelaki disunatkan, hukumnya sunat. Menziarah kubur hukumnya sunat. Bila kata sunat, dapat pahala lah pergi ziarah tu. Bukan saja-saja. Tak. Tetapi bagi perempuan makruh. Itu hukum yang asal lah. Bagi perempuan makruh. Sunat ziarah kubur bagi lelaki dan tidak disunatkan menziarah kubur bagi para wanita. Bahkan makruh bagi para wanita menziarahi kubur itu. Ini berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW bersabda. Kata baginda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazurha fa innaha tazkurukumul akhirah. Iaitu dalilnya. Sunat bagi lelaki itu ziarah kubur berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti kata baginda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku telah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Iaitu pada awal-awal Islam lah. Pada awal-awal Islam, Rasulullah kata, aku melarang kamu daripada menziarah kubur. Sebab maklumlah nak buang adat budaya yang pernah dilakukan semasa jahiliah tu, memang tak boleh nak buan. Apabila menganu agama Islam saja nak buan terus adat dia, payah. Jadi takut dilakukan sebagaimana dia buat semasa dia jahiliah lah. Pergi menangis atas kubur, pergi menggaru-garu dada sehingga berdarah, ataupun pergi menyatakan sedihnya. Itu sebab tu pada awal Islam baginda kata, aku larang kamu menziarah kubur. Tetapi dah dalam keadaan yang rasanya keislaman pada penganut Islam itu telah elok, telah banyak kefahamannya, maka baginda kata
fazurha fa innaha tazkirakumul akhirah. Maka sekarang kata baginda, ziarahlah kubur-kubur itu. Maka sesungguhnya dengan menziarah kubur itu ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada akhirat. Itulah. Maknanya bahawasanya dah bila sampai di alam kubur, orang yang mati itu tidak akan kembali lagi. Tapi bukanlah berarti dia habis takat menjadi tanah kembali, tidak. Dia akan berada di alam arwah ataupun alam barzah, dan seterusnya pula akan berada di alam akhirat pula apabila ditiupnya sang kekala. Yang kedua, dibangkitkan untuk dibicarakan. Jadi kerana itulah Rasulullah kata sekarang ziarahlah kubur. Sungguhnya dengan melakukan ziarahan itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Dan diriwayatkan bahawa baginda bersabda, dalil lagi sunat ziarah kubur ni, iaitu diriwayatkan bahawa baginda bersabda, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayuslimu alaihi illa arafahu. Artinya tidak ada seorang yang lalu pada kubur saudaranya. Makna lalu. Tak berhenti pun lalu. Sama ada kot tepi kubur. Kot tepi kubur saudaranya. Dia lalu itu sama ada nak menuju ke kubur tok nenek dia yang dituju, lalu dulu ke kubur sahabat handa dia yang kita kenal tak, ataupun lalu di tepi kubur, tepi jalan di tepi kubur untuk menyeberang ke pergi ke kampung selepas daripada kubur. Jadi kata baginda, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi. Tidak ada seorang yang lalu pada kubur. Artinya mana-mana pun maksudnya. Orang yang lalu pada kubur saudaranya. Kana ya'rifu fid dunya. Iaitu saudaranya yang ia kenal lah dalam dunia ni. Kawan sekampung ke. Jiran ke. Tak. Fayuslimu alaihi, lalu dia memberi salam kepadanya, Assalamualaikum. Kalau hak dia kenal sebut nama lah tak. Kalau tak Assalamualaikum nak rakun semua kepada semua ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur ke, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin ke. Jadi dia kata, kalaulah Rasulullah kata siapa-siapa sajalah yang lalu pada kubur saudaranya yang ia kenal di dalam dunia, fayusallimu alaihi, maka ia memberi salam kepadanya, illa arafahu, malaikat si mati di dalam kubur itu mengenalinya lah. Kalau kita pergi lalu ke kubur sahabat kita, ataupun kita berhenti sekejap di kubur dia bagi salam untuk dia sebelum kita sampai kepada kubur tok nenek kita, maka Rasulullah kata si mati itu kenal akan kita. Si mati itu kenal akan dia. Malaikat si mati itu dalam kubur itu mengenalinya. Dan lebih-lebih lagi sunatnya ia ziarah kubur si mati bagi pihak kerabat, khusus dua ibu bapa.
Lebih-lebih lagi lah sunatnya. Dan lebih-lebih lagi sunatnya. Lebih-lebih lagi sunatnya. Itu tersangat disuruh lah. Tersangat disuruh ini sunatnya, iaitu ziarah kubur si mati bagi pihak kerabat. Menziarah kubur si mati kerabat, kaum kerabat kita lah. Kerabat ni asalnya bahasa Arab juga. Kita orang Melayu tu dulu ambil lah kaum kerabat. Kaum keluarga. Kaum kerabat ni artinya pok-pok keluarga. Dia ambil daripada bahasa Arab karabah. Karabah artinya kaum keluarga lah. Yang utama, di dalam kaum kerabat itu yang utamanya ialah dua ibu bapa lah. Kaum kerabat yang paling utama bagi kita ialah dua ibu bapa kita. Dua ibu bapa kita. Walaupun mereka itu berada dalam negeri yang lain, bukan negeri tempat ia berada. Walaupun maknanya mereka itu berada dalam negeri yang lain, bukan negeri tempat ia berada. Walaupun kaum kerabat itu duduk di negeri di sini, artinya di kampung yang lain lah. Makna bukan tak kampung kita dah, kita mari duduk bandar dah. Asal kita duduk kampung nu, mana apa nu pun sunat pergi menziarahinya, walaupun jauh sikit, tetapi kepada kedua ibu bapa sangat disunatkan, sangat disuruh. Tak kira lah jauh pun sangat disuruh untuk menziarahinya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda, man zara qabra abawahi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana baran liwalidayhi. Hadis baginda, kenapa sangat disuruh tu? Bukan faedah kepada si mati sahaja, faedah kepada kita anak yang menziarahi juga. Sebagaimana hadis baginda kata, man zara qabra abihi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan. Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau kubur seorang daripada keduanya, seorang daripada keduanya, artinya hak seorang mati dah, hak seorang tak mati lagi ke, tak. Ataupun ayah dan ibu ni katakanlah berpisah, ayah balik ke kampung dia, mak duduk di kampung dia dekat yang kita duduk sekarang. Itu salah satu. Yang jauh tu memanglah tak boleh nak pergi setiap minggu, katakanlah di negeri lain tak, di negeri Kelantan ke apa, di Besuk ke. Tapi kata baginda, siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau kubur seorang daripada keduanya. Seorang ni sama ada dah mati dah seorang, belum mati seorang, sama ada yang seorang ni mati kuburnya duduk di kampung asal dia, sedangkan maknya duduk di kampung kita. Jadi hak dekat ni boleh pergilah tiap-tiap kali Jumaat lah. Tiap-tiap Jumaat sekali. Kata baginda, barang siapa menziarah kubur kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapanya setiap Jumaat sekali, pergi ziarah. Itu boleh kata setiap Jumaat, tiap-tiap Jumaat, artinya hari yang sangat afdal hari Jumaat lah. Tiap-tiap Jumaat sekali
maka Allah mengampunkan. Itu fadilatnya, mengampunkan dosanya. Mengampunkan dosanya, iaitu dosa orang yang ziarah. Kita ni, anak yang ziarah ni. Hak ibu bapa dapat dah faedahnya. Kita yang ziarah pun juga Tuhan mengampunkan dosa kita. Dosa anak yang menziarahi kubur ibu bapanya setiap kali Jumaat sekali. Dan ia menjadi orang yang memang berbuat kebaktian kepada keduanya. Dan ia menjadi orang yang berbuat kebaktian kepada kedua ibu bapanya. Di segi agama pula, merupakan orang yang membuat kebaktian kepada kedua ibu bapa. Bila membuat kebaktian, pahalanya besar pula. Hak mula-mula tu diampunkan dosanya, kemudian dicop pula sebagai orang yang berbuat kebaktian kepada kedua ibu bapanya, pahala pula dapat. Pergi menziarah itu, dosa diampun, pahala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si mati dapatlah faedah dengan apa yang kita hadiahkan kepada kita, bacaan-bacaan yang kita hadiahkan kepadanya. Kita anak yang datang menziarah itu, dah diampunkan dosa, kemudian dicop pula sebagai orang yang berbuat kebaktian kepada kedua ibu bapanya, iaitu diberi pula pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kitab ni tak ada lagi dah. Okey. Kemudian dalam kitab kita semua, okey. Naam, kitab kita hak tuan-tuan semua, naam yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada wayan dabu ziyaratu kuburi rajulin. Sunat menziarah kubur bagi lelaki, wala yusanna wala liunsa, tapi tidak sunat bagi perempuan. Fatukrahu laha, bahkan makruh bagi perempuan itu ziarah kubur. Naam, walaupun begitu, memang walaupun makruh, tapi yusannu laha ziyarat qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kubur Nabi sunat juga hukumnya. Perempuan menziarahi, tapi dia boleh, kalau dia sunat bagi perempuan, asalnya hukumnya makruh, tapi bagi kubur Nabi sunat hukumnya. Sunat bagi perempuan menziarahi kubur para nabi. Qala ba'duhum wa kaza sairul anbiya wal ulama wal auliya. Memang wanita disunatkan berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambahkan lagi, keterangannya demikian pula lah. Jadi bukan setakat kubur Nabi kita sahaja disunatkan, bahkan maknanya kubur nabi-nabi yang lain pun tak. Katakanlah dia pergi ke katakanlah pergi ke Jeddah ke apa, tak. Kubur nabi kita memanglah di Madinah, tapi kubur nabi apa yang lain tu ada kata ini kubur Nabi Syuaib ke apa pun sunat juga. Perempuan pun sunat juga. Bila kata para kubur para nabi, pada rasul, sunatlah juga bagi perempuan menziarahinya. Dan dikiaskan daripada kubur nabi pada rasul, kubur para ulama dan kubur para wali. Kubur para ulama dan juga kubur para wali. Sunat jugalah perempuan menziarahinya.
Wa yusannu kama nassa alaihi an yaqra'a minal qur'ani ma tayassara 'alal qabri fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Sunat sebagaimana juga digariskan oleh Asy-Syafi'i, ahli ulama Imam Syafi'i, membaca sebahagian Al-Quran yang terasa mudah di atas makam, lalu dengan menghadap kiblat memanjatkan doa untuk si mayat. Arti maksudnya gini, wa yusannu kama nassa alaihi, sunat, ini kepada lelaki lah ni, sebagaimana juga digariskan Asy-Syafi'i membaca sebahagian daripada Al-Quran. Bila kita ziarah kubur, sunat pula kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita tengok dah kitab ini dulu, yang terasa mudah di atas makam. Iaitu mana-manalah ayat Al-Quran hak kita ingat, sama ada Yasin tak ingat pun, surat tak bawa, tak ingat mulut pun, hak kita ingat Fatihah, Qul huwallah, mana-manalah sunat kita baca. Janganlah ingat tak ingat Yasin, tak bawa surat, tak ada lah. Dah mana-mana hak yang kita ingat wadduha ke, Fatihah wadduha ke. Kalau aku baca Yasin ni banyak ni nama. Kalau aku baca hak yang aku ingat Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudiannya wadduha, Qul ya ayyuhal kafirun, hak dia baca dak. Kemudian izaja tabbat yada, bacalah. Kalau kata nak ambil banyak, sebab Yasin ni panjang, kita baca surah pendek-pendek hak yang kita mampu saja. Kita nak ambil banyak juga, bacalah setakat mana hak yang kita ingat. Sunat belaka. Sunat sebagaimana juga digariskan Asy-Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i membaca sebahagian Al-Quran yang terasa mudah di atas makam. Mana-mana ayat Al-Quran hak dia ingat. Hak dia ingat, yang terasa mudah hak dia ingat. Kebetulan surat Yasin tinggal tadi, memang dah nak ziarah, ataupun tiba-tiba lalu Allah, biarlah singgahlah dulu, bacalah maknanya Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, yang mana lah yang kita boleh ingat. Itu maksud yang terasa mudah. Itu maksudnya Al-Quran yang terasa mudah di atas makam. Itu ayat-ayat, mana-mana ayat Al-Quran hak kita ingat, boleh baca mulut, kita bacalah. Sunat. Sunat dapat pahala bagi kita dan dapat fadilat kepada si mati. Lalu dengan menghadap kiblat, bila kita pada kita ketika membaca Al-Quran, kita menghadap kepada si mati. Menghadap kepada si mati, artinya mayat kubur duduk depan, kita duduk belakang, menghadap kepada kiblat. Menghadap kepada kiblat tak. Tapi bila baca doa, bila baca doa, kita jadi gini, katakanlah kita menghadap kepada si mati, bukan? Bila si mati duduk depan, kiblat duduk belakang kita masa kita baca Al-Quran. Tapi bila kita nak berdoa, sunat kita palinglah menghadap kiblat. Kita paling menghadap kiblat. Ketika membaca doa, hendaklah kita ni menghadap kiblat. Artinya mayat kubur di belakang kita lah pula.
Kena niat lah yang utamanya. Pada ahli kubur inilah. Ahli kubur lah. Ahli kubur ini. Maknanya gitulah, sebab setiap amalan tu hendaklah dengan niat. Hendaklah dengan niat. Maknanya kalau kita lalu kat kubur lah ni kan, jalan kereta tepi kubur tau. Start tu niatlah hadiah kepada semua ahli kubur. Bawa lah. Saya pernah dulu naik kereta dengan arwah Ustaz Mak Majid. Ustaz Mak Majid Patani kan. Lalu kat kubur, dia pun baca lah. Sampailah habis. Dia kata sudah dah, habis dah. Artinya tak kira lah kita nak niat bermula di situ. Habis tu tak apa dah, sebab kita dengan kereta. Lepas pada dah pun makna baca lah sampai sudah. Maknanya janganlah lepas pada kubur tu duduk separuh patah orang berhenti dah. Teruskanlah membaca Fatihah itu hingga tamat. Kalau nak tambah lagi pun maknanya begitulah. Tapi tak ada doa dah kan. Cuma niat tadilah kepada semua ahli kubur. Macam kita telah dengar dalam kitab yang itu lagi, yang kedua, yang lepas itu. Kemudian saya baca kitab ni pula. Dan dalam satu riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahadihima faqara indahu yasin wal qur'anil hakim wa farallahu lahu bi'adadi zalika ayatin aw harfin. Sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap Jumaat, atau kubur seorang daripada keduanya, artinya seorang mati dah, seorang tak lagi, dan ia membaca Yasin. Penziarah kita menziarah baca Yasin wal Quranil Hakim pada kubur itu, maka diampunkan bagi orang itu dosanya. Diampunkan bagi kita ni yang membaca surah Yasin itu. Mengikut bilangan ayat atau huruf yang kita baca tu. Banyaknya maknanya. Kalau sampai habis pun dapat tu sebanyak mana ayat surah Yasin tu tak? Berapa? 83. Rasanya gitulah. Dapat. Ataupun mengikut kadar bilangan huruf banyak mana. Maka banyak tulah kita dapat. Yang membaca ni, yang dibaca olehnya. Kata baginda, barang siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya setiap Jumaat ataupun salah seorang daripadanya, maka ia pun membacalah di sisi kubur itu Yasin wal Quranil Hakim sampai bihaka ghafara lahu bi'adadi zalika ayatin aw harfin. Allah akan mengampunkan dosa kita, si anak ni yang membaca surah Yasin itu. Hak si mati dapat fadilatnya, itu tak memang dapat fadilatnya lah. Tapi kita yang membaca juga, yang membaca ini, Allah akan mengampunkan dosa kita sebanyak mana bilangan ayat ataupun bilangan huruf yang kita baca pada surah Yasin itu. Kalau hari Jumaat dah, memang habis. Kemudian memang disunatkan bagi perempuan itu melawat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tadi dah ulang lagi. Kata setengah daripada para ulama, demikian juga disunatkan bagi perempuan itu melawat kubur Nabi yang lain. Asalnya disunatkanlah kubur. Asalnya ziarah kubur bagi perempuan itu makruh dah. Tapi bagi kubur Nabi pula disunat. Sunat juga.
Dan bukan kubur Nabi Muhammad saja, kubur-kubur Nabi yang lain pun. Kalau dia pergi ke kawasan itu, kata ini kubur Nabi ini, kubur Nabi ini, maka sunat juga. Dia menziarahi, hukumnya sunat jugalah. Boleh ziarah dan hukumnya sunat. Begitulah juga para ulama. Ni orang kata ulama besar ni lah. Kata ini kubur Imam Syafi'i. Ini kubur Imam Hanafi. Ini kubur Imam Hambali. Pun sunat. Jadi sunat juga bagi perempuan menziarahinya. Ini adalah kaul Ibnu Rafa'ah. Ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Rafa'ah dan Al-Makuli dan lain daripada keduanya. Jadi banyaklah para alim ulama yang mengatakan bahawasanya perempuan juga kalau sunat menziarahi kubur para nabi tidaklah terhad kepada Nabi Muhammad saja, bahkan para nabi-nabi yang lain juga, dan kubur para ulama dan juga kubur para wali-wali. Demikian juga sunat ziarah kubur Nabi yang lain, kubur-kubur ulama dan awliya para wali. Maka menjadi sunat bagi wanita menziarahi kubur mereka itu semua. Sunat bagi wanita jadi sunat jugalah ziarah kubur para nabi, para Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, para ulama, para wali, hukumnya sunat jugalah kepada wanita menziarahi kubur itu. Ya? Tak. Ulama tak. Ulama ni maknanya orang yang mahir lah dalam bidang agama dan hukum hakamnya tak. Para wali ni juga dia kekasih Allah. Kekasih Allah, tapi keberkatan dikurniakan oleh Allah. Keramat tu kepadanya dikurniakan oleh Allah, mungkin disebab amalan-amalannya, iaitu mengamalkan perkara-perkara yang disuruh dalam bidang agama dan tidak meninggalkan perkara yang dilarangkan walaupun perkara itu makruh lah. Maknanya, dan wali-wali ini dia tak tahu diri dia, yang tahunya orang yang tengok. Orang yang tengok dia keadaannya begitu, yang mengatakan dia itu wali. Pendengar ulama. Ulama lah tinggi, penyebar dakwah. Ulama kan pewaris Nabi di dalam mengembankan agama. Tapi dia ni orang yang suci sebagai kekasih Allah di atas kesucian diri dia di dalam mengamalkan tentang apa yang disuruh dalam agama dan meninggalkan apa yang dilarang dalam agama, hinggalah perkara makruh pun dia tidak melakukannya. Okay. Wa yusannu kama nassa alaihi an yaqra'a minal qur'ani ma tayassara ala qabri fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati. Tadilah sunat bagaimana juga digariskan Asy-Syafi'i, iaitu sunat kita membaca sejarah kubur itu, disunatkan membaca sebahagian Al-Quran yang terasa mudah lah, mana-mana hak yang kita ingat. Tak tentulah maknanya, tidak tertentunya kepada Yasin saja, mana-mana lah. Tak ingat Yasin, ingat Fatihah, ingat Qul Allah, bacalah. Lalu dengan menghadapi kiblat,
memanjat doa untuk si mayat. Tapi ketika baca, kita menghadapi kepada si mayat. Artinya kita duduk di hadapan mayat, di hadapan kita, menghadapi kita, menghadap kepada kubur, dan kiblat di belakang kita. Kiblat di belakang kita. Tapi ketika nak berdoa, kita sunatlah pula menghadap kiblat. Pusing tubuh kita tu, pusing tubuh dan menghadap kiblat ketika berdoa. Ni nak balik dah. Ada kerja. Ni nak kitab ni. Ya. Tu. Mai. Untuk minggu depan kot nak mula, tengok dulu. Yelah, tak apalah. Tu kediang lah. Ambil dia takut dak weekend, minggu depan orang lain bawa, kita tak. Okey. Ya? Tak boleh. Tapi dia kata maknanya okey. Disunatkan bagi orang yang melawat kubur itu sebagaimana dinaskan tentang perkara ini, iaitu ada disadikan, iaitu sunat membaca Al-Quran, daripada Al-Quran apa yang senang baginya membacanya, yang dia boleh ingat lah, kalau tak bawa ayat, tak bawa surat dah, di atas kubur itu. Maka lepas pada itu hendaklah ia mendoakan bagi mayat itu dengan menghadap kiblat. Semasa baca menghadap kepada mayat, semasa doa maka hendaklah ia mendoakan bagi mayat itu dengan menghadap kiblat. Ini ialah kerana berdasarkan kepada nas. Kerana ada nas. Yang masa doa tu hendaklah menghadap kiblat tu berdasarkan pada nas yang ada tentang hal itu. Antaranya sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra walidayhi au ahadihima faqara'a indahu yasin wal qur'anul hakim wa faralahu bi'adadi zalika ayah au harfin. Sesiapa melak kubur kedua bapaknya atau seorang daripada keduanya itu, maka kemudian ia membaca yasin wal qur'anul hakim sampai habis, maka diampunkan baginya mengikut bilangan atau huruf yang dibaca, mengikut bilangan ayat ataupun mengikut bilangan huruf yang dibaca. Dan ada riwayat daripada Imam Ahmad, ini Imam Ahmad, bahawa beliau berkata, bila kamu, kata Imam Ahmad, Imam Ahmad ni maksudnya Imam Ahmad Ibn Hanbal lah, Imam Hanbali, kita dah panggil Imam Hanbali, pengasas mazhab Hanbali. Bahawa beliau berkata, bila kamu memasuki kawasan kubur, kita masuk saja kawasan kubur, kita nak pergi ziarah kubur tok nenek kita duk tengah num, tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, masuk saja kawasan kubur. Mula-mula masuk kawasan kubur, kalau ada pagar, pintu pagar kubur lah tak? Maka hendaklah kamu membaca Al-Fatihah. Hendaklah kamu membaca Al-Fatihah, surah Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad, dan Al-Ma'uzataini. Belah-belah jalan tu nak gitu kubur tok kita tu. Dua, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Okey.
hendaklah kamu jadikan pahala bacaan itu bagi sekalian. Kamu niatlah pahala bacaan Al-Quran ini hadiahkan kepada semua ahli kubur ini. Hadiah kepada semua ahli kubur ini. Bagi sekian ahli kubur itu, maka sungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Kata Imam Ahmad, Imam Hambali kata sampai pahalanya kepada mereka. Tak. Iza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Ma'uzataini wa ja'alu sawaba zalika li ahli maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Maka hendaklah yang baiknya supaya orang yang membaca itu berdoa selepas membaca surah-surah itu. Yang moleknya pula habis dia surah tu dia pun bacalah doa. Baca doa menghadap kiblat lah. Iaitu di antara doanya Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila fulanin. Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah. Ya Allah, ini dia kata jadikanlah pahala sawaba. Allahumma ausil sawaba, ya Allah. Jadikanlah pahala ma qara'tuhu, dari apa yang hamba baca ini, ila fulanin, kepada si mati sekalian-sekalian. Misalnya Muhammad bin Khadijah ke, iaitu hal ni kita baca. Kalau kita nak baca kepada ahli, semua ahli kubur tu, jadikanlah pahala Al-Quran yang saya baca ini kepada semua ahli kubur ini. Satu. Tapi kalau kepada kubur yang tertentu dah, katakanlah sampai dah kubur tok kita, lepas kita baca ayat Al-Quran tu, kita pun doa lah pula. Dan maka hendaklah baiknya, moleknya, supaya orang yang membaca itu berdoa selepas membaca surah-surah tadi, Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila, ya Allah jadikanlah pahala daripada apa yang hamba baca ini bagi pulan bin pulan lah. Kalau tok kita nama nenek saya bernama sekian bin sekian, maknanya, ataupun ayahku ke ibuku ke, kalau begitulah. Maknanya yang moleknya begitulah pula. Lepas baca tu hendaklah doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pahala yang kita baca ini Quran hadiahkan sebagai bagi si mati sekian-sekian. Wasalamun lizairi ala ahlil maqbarati umuman summa khususan fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin inda awwalil maqbarati wa yaqulu inda qabri abihi masalan assalamu alayka ya walidi fa'in aradal iktisara ala ahadin ata bisaniyah li'annahu akhassu bimaksudihi. Bagi penziarah disunatkan, bagi kita yang berziarah kubur disunatkan pula mengucapkan salam buat ahli kubur secara keseluruhan. Masuk saja masuk saja ke pintu kubur, maka sunat kita mengucapkan salam kepada secara umumlah kepada semua ahli kubur dengan baca assalamualaikum dara qaumin mu'minin, yang bererti assalamualaikum selamat sejahtera lah, wahai assalamualaikum, selamat sejahtera lah ke atas kamu
dar qaumin mu'minin, iaitu kampung orang-orang yang mukmin. Sebab kubur ni tak ada capur dah, semua Islam sah, dar qaumin mu'minin. Kalau tak pada nak kata kita bukan sekolah agama, walaupun 3 butir pun dah ingat juga. Hak kita ingat sama, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal kubur. Wah, selamat sejahtera wahai semua ahli kubur. Ahlal kubur. Ahlal kubur. Semua ahli kubur. Samalah tu. Samalah. Secara umum belaka tak? Inda awalil maqbari, iaitu ketika kita mula masuk dalam kawasan kubur. Wa yaqulu, dan setelah sampai pula misalnya ke makam, ke kubur ayah kita, lalu kita pun sampai tepi kubur ayah kita, bagilah salam sekali lagi. Tadi kepada umum semua ahli kubur. Bila dah sampai kepada kubur yang kita maksudkan, salamlah pula kepada dia. Umpamanya kepada ayah, Assalamualaikum ya walidi ke, Assalamualaikum ya abi. Kalau mak, Assalamualaikum ya ummi. Itu khusus lah. Kepada sampai di kubur yang kita ziarah itu khususlah pula bagi salam khusus. Kalau ayah lah, kalau mak lah, kalau tok lah dak, tok lelaki tok puan, Assalamualaikum, tak pandai lah harap assalamu. Kalau tak lelaki, Assalamualaikum lelaki dah. Kalau Assalamualaikum ya abi, Assalamualaikum. Kalau tak pula, Assalamualaikum juga ya jadi. Tak pandai nak sebut bahasa Arab datuk, Assalamualaikum wahai datukku. Tak? Begitu. Kalau mak, Assalamualaikum puangki lakika. Tak? Kalau kum tu ramah, Assalamualaikum tak? Kalau mak, Assalamualaikum ya ummi. Biasa ummi ni reti belaka. Kemudian Assalamualaikum ya nenek kita, jaddati. Tak pandai, Assalamualaikum ya wahai nenek. Wahai nenek. Begitulah. Adik-beradik lelaki puan pun makna sunat lah bila sampai kubur dia tu kita salamkan khusus untuk dia. Salamkan khusus untuk dia. Assalamualaikum wahai kakakku. Assalamualaikum wahai kakakku. Nama sekian. Assalamualaikum wahai abangku ke wahai adikku. Sekian. Itu makna dia kata wa yaqulu inda qabri abihi masalan. Dan hendaklah pula dia berkata, mengucapkan di kubur ayahnya, contohnya di kubur ayahnya, Assalamualaikum ya walidi. Walid. Sekarang ni belaka dah duk kena walid lah, abi lah. Tak? Walid abi tu le ayah belaka makna. Tak ingat wahai ayahku lah. Salam tu gunalah maknanya hak asalnya bahasa Arab. Selamat sejahtera tu makna dia tak? Maknanya jadi assalam. Sebab tu dalam majlis-majlis dan selamat sejahtera kepada saudara-saudara ke sahabat-sahabat yang bukan Islam. Jadi sebabnya Assalamualaikum ni doa. Selamat sejahtera ke atas kamu. Doa kita kepada orang-orang yang tertentu. Itulah dia kata, bila dah sampai ke bayar kita, maka bagilah salam khusus padanya, Assalamualaikum ya walidi. Semoga keselamatan untukmu wahai ayahku. Fa in arada al-iktisara ala ahadihima ata bisaniyah. Apabila ingin mengucapkan salah satunya,
hendaklah membaca salam yang kedua. Kerana inilah yang lebih khusus seperti yang dimaksudkan dan tujuannya. Kata dua-dua dah mak ayah tak ada belaka, pergi kubur mak dulu. Kemudian sampai ke ayah, salam pula kepada ayah. Begitulah. Kemudian Tok Ki, salam pula kepada Tok Ki. Orang yang khusus tak. Wazalika li khabari Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sebabnya ada dalil yang seperti itu bagi salam kepada ahli kubur kerana berdasarkan hadis Muslim yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bila sampai kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, yang berarti semoga keselamatan buat sekalian wahai tempat kaum mukmin. Dara qaumin, tempat kaum mukmin. Sebab kubur memang tak campur dah dengan orang dak Islam, semuanya itu kampung kaum mukmin. Dan sesungguhnya kami insya-Allah tu mana wa inna, kalau ingat lagi lah ikut sebagaimana baginda buat. Baginda kata assalamualaikum dara qaumin mu'mini, baginda tambah lagi wa inna insyaallahu bikum lahikun. Yang berarti dan sesungguhnya kami insya-Allah akan bertemu denganmu. Insya-Allah semua orang akan mati tak. Tak ada pun yang tak mati. Dan sungguhnya kata insya-Allah, inna insya-Allah, dan kami sesungguhnya bikum lahikun, akan bertemulah dengan kamu semua. Wal istisna'u litabarruki aw lidafni bitilkal buqati aw lil mauti 'alal Islam. Istisna, pengecualian. Yang di sini dengan menyebut insya-Allah tu di sini mengandungi arti tabarruk, iaitu mengambil berkat, atau kerana ditanam pada tanah itu, atau kerana matinya dalam keadaan Islam. Insya-Allah lah, jika dikandalkan Allah. Ya ummi ya. Assalamualaikum ya ummi. Lah kena dah khusus mak kita. Lah assalamualaikum ya ummi. Kalau kata assalamualaikum saja, selamat sejahtera ke atas kamu. Sedangkan kita khusus dah pergi atas kubur dia dah. Kena sebutlah ya ummi, ya abi. Lah. Kalau tak ingat assalamualaikum wahai ibuku, assalamualaikum wahai ayahku. Jadi salam itu makna sejahteralah ke atas kamu wahai ibuku, sejahteralah ke atas kamu wahai ayahku. Maknanya maknanya kita kubur kepada ayah, pergi kubur mak dulu, salam kubur mak. Lepas baca hadiah pada mak, pergi pula kubur ayah, salam pula lagi kepada ayah. Dan dikatakan orang yang mati itu kenal pada kita bila kita datang memberi salam kepadanya. Dan disebutkan al-istisna, yakni mengucap insya-Allah kalau dikehendaki Allah itu di sini. Walhal mau itu tentu berlaku. Memang dah tak kata insya-Allah pun tak akan berlaku kematian ni. Dah. Kepada siapa pun. Tapi dia kata berdasarkan kepada Quran, iaitu tetap akan mati siapa berdasar kepada ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa diri itu akan merasa mati. Tetapi apa dikata insya-Allah juga, insya-Allah bagi tabarruk, bagi mengambil keberkatan, ataupun bagi maksud insya-Allah
iaitu maksud akan ditanam pada tanah kubur itu. InsyaAllah saya pun akan dikebumikan di sini jugalah. Tak. Ataupun bagi maksud insyaAllah bagi maut dalam agama Islam. InsyaAllah artinya kita semua akan mati dalam keadaan beragama Islam, tidak dalam murtad. Na'udzubillah. Kerana itu kena sebut insya-Allah tu mengambil keberkatan, untuk mengambil keberkatan yang mana insya-Allah mengambil keberkatan saya pun akan dikubur di sini jugalah. Seandainya kubur tu kapal kita lah, insya-Allah lah kalau kita mati pun akan dikubur di sini juga. Ataupun maksud insya-Allah bagi maut dan Islam, insya-Allah kamu telah mati dalam keadaan beragama Islam dan saya pun insya-Allah akan mati dalam keadaan beragama Islam. Itu maksud insya-Allah tu. Artinya tidak dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min zalik. Jemaah start kami masuk malam lepas maghrib ya. Habis pada petang jemaah esok lah. Tengoklah. Ada sini tengok. Dan faedah, baik faedah lah. Saya baca selalu saya. Dan tersebut dalam hadis bahawa siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat atau pada malam Jumaat, pada siang hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, artinya Khamis malam Jumaat. Tersebut dalam hadis tu bahawa orang yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat adalah terhindar dari seksa dan fitnah kubur. Okey. Maka ia menjadi aman daripada azab kubur dan fitnahnya. Ni. Dia fitnah kubur lain, azab kubur lain. Betul? Kalau tidak berlaku fitnah kubur, maka tidak berlakulah azab kubur. Fitnah kubur ni jalan itu soalan bukan nakir. Itu fitnah kubur. Jadi orang mati malam ni tidak ada fitnah kubur, artinya tidak ada soalan daripada muka nakir. Bila tidak ada soalan daripada muka nakir, tak adalah kena pukul pula. Pukul itu azab kubur. Pukul itu azab kubur. Jadi dah maknanya nak jelaskan mana fitnah kubur, mana azab kubur. Fitnah kubur ialah soalan bukan nakir. Bila mati Jumaat tidak ada fitnah kubur. Bila tak ada fitnah kubur, tak ada lah azab kubur. Dah soalan bukan nakir, tak ada. Tak kenalah pukul bila tak. Itulah. Rahmat dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dak. Kata rahmatnya dia lepas dak. Mati malam Jumaat. Itu maksud. Tersebut dalam hadis bahawa siapa yang mati pada hari Jumaat. Okey. Maksudnya hari Jumaat ni daripada subuh hari Jumaat hinggalah kepada maghrib. Hari Khamis malam Jumaat. Start bermula daripada maghrib hari Khamis malam Jumaat tu sampailah kepada sampailah kepada maghrib hari Jumaat. Itu maksudnya siapa yang mati malam Jumaat bermulanya daripada maghrib hari Khamis malam Jumaat. Maghrib hari Khamis malam Jumaat. Esok hari Jumaat. Pula sambung dengan hari Jumaat sampailah kepada maghrib hari Jumaat itu. Tersebut dalam hadis bahawa siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Hari Jumaat iaitu dari subuh Jumaat hinggalah kepada maghrib Jumaat.
Malam Jumaat pula iaitu hari Khamis malam Jumaat, start daripada maghrib. Start daripada maghrib hari Khamis malam Jumaat itu. Sampailah kepada subuh besok, esok bermula pula, bersambung pula dengan hari Jumaat. Jadi dia kata, siapa yang mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, maka ia menjadi aman daripada azab kubur dan fitnahnya. Lepas daripada azab kubur dan fitnah kubur. Sebab apa lepas daripada azab kubur? Sebab tidak ada fitnah kubur baginya. Itu tidak ada soalan bukan nakir padanya. Bila tak ada soalan bukan nakir, tak kenalah azab kubur. Jadi kalau hari lain bergantunglah fitnah kubur, ada soalan kubur, azab kena atau tidak tu bergantunglah dapat jawab atau tidak. Dapat jawab, lepaslah daripada azab kubur. Tak dapat jawab, kena azab kubur. Tapi hari Jumaat, malam Jumaat, hari Jumaat terlepas daripada soalan bukan nakir dan terlepas daripada azab kubur. Sebab tidak ada fitnah kubur dan tidak ada azab kubur. Terlepaslah. Tapi kalau hari yang lain ada fitnah kubur, ada azab kubur. Bila fitnah kubur lepas dapat jawab, tak kena azab lah. Tak. Kalau fitnah kubur tak dapat jawab, kena azab lah. Begitu. Tersebut dalam hadis bahawa siapa yang mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, maka ia menjadi aman selamat daripada azab kubur dan fitnah kubur. Dan disebut dalam kitab At-Tuffah karangan Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bahawa ia itu tidak disoal. Maksudnya tidak ada fitnah kubur, artinya tidak disoal. Dalam kitab At-Tuffah karangan Ibn Hajar, maksud artinya tidak ada fitnah kubur, artinya tidak ada soal dalam kubur itu. Dan dikatakan bahawa itu adalah berwajah bila sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada sahabat. Pada perbezaan antara fitnah kubur dan azabnya ialah fitnah kubur itu merujuk kepada percobaan atau ujian yang dikenakan ke atas mayat itu dengan disoal. Itu fitnah kubur. Percobaan yang dikenakan atas mati itu iaitu dengan disoal. Itu fitnah. Adapun tentang azab itu adalah umum, maka berlaku daripada tidak adanya jawab bagi soalan yang disoal dan juga dari sebab-sebab lain lagi selain daripada itu. Adapun tentang azab itu adalah maka berlaku, azab akan berlaku daripada tidak adanya jawab. Tak boleh nak jawab, adalah azab. Maksudnya begitulah. Dan bagi soalan yang disoal, tidak adanya jawab bagi soalan yang disoal. Tak. Hak ni hak hari lain lah ni. Ada soalan, ada. Jadi bila tak dapat jawab, kenalah azab kubur. Dan juga ada sebab-sebab lain lah lagi selain daripada itu. Azab kubur ni bukan sebab dah kena jawab lagi. Ada dengan sebab tidak istibrak kecilnya. Ada dengan sebab orang yang kena zalim minta tolong, kita tidak tolong. Cepat habis ni. Sikit nak habis. Dan ada juga hadis, itu kutub kesimpulan lah ni. Man qara'akul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min dawtil qabri wa jawaza sirat ala alfin al malaikah. Ada hadis menyatakan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali dalam masa sakit. Artinya kita sendirilah baca ketika kita sakit tu, sakit berat. Bukan arti bunyi bebek lah apa dah.
ai mati aku kali tak kira lah, maknanya tak kira mati tak mati pun masa sakit tu kita baca. Patut lagi sikit berat tak? Baca dang 100 kali, kita pun mati. Bukan kita dah habis 1 kali mati dah, artinya esok lusa kita mati. Esok lusa tak sedar dah. Maknanya itu maksudnya. Dan ada juga hadis yang berbunyi man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi au amina min dawtatil qabri wajawaza sirat ala alfi malaikah. Hadis menyatakan siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali dalam masa sakit, ketika dia sakit dia baca, kemudian sakit itu membawa kepada mautnya, maka ia tidak difitnahkan dalam kuburnya. Artinya tidak ada juga soal mukanah nakir. Dan ia menjadi aman daripada himpitan kubur lah. Bila tak ada soalan kubur, tak kenalah azab kubur. Himpitan kubur ni di antara azab kubur. Dan ia akan melalui sirat. Kemudian besok bila melalui titian siratal mustaqim, orang yang mati setelah dia baca 100 kali qul huwallah, dan ia akan melalui sirat atas tapak tangan malaikat. Dia akan melalui sirat atas tapak tangan malaikat. Tak macam kita tengoklah hok pilah-pilah hok duduk atas tangan jin tu bawa. Tak. Maknanya begitulah. Mana dia ditapu oleh malaikat. Bila malaikat tapu tak jatuh lah. Tak. Laju dah. Dan juga ada hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrah fi maradihi. Famata alaihi utiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran lahu. Siapa yang membaca la ilaha illa anta, sampai habislah, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Sebanyak mana tu? Sebanyak 40 kali ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali dan sakit yang membawa kepada habis umurnya, maka ia dikurniakan pahala syahid. Dikurniakan pahala syahid pula. Dan kalau ia sembuh dari sakit itu, tak mati, maknanya tiba-tiba tak mati, tenang-tenang atas tiba-tiba tak mati tak. Tapi dia baca dah tu, maka ia diampunkan Allah. Kata mati pun dia diampunkan Allah. Jadi itulah maknanya fatwa-fatwa yang diberikan oleh para ulama. Syekh Ibn Hajar kata barang siapa mati pada malam Jumaat dan hari Jumaat, iaitu malam Jumaat bermulanya hari Khamis selepas maghrib lah, masuk malam Jumaat, dan sampai esok siang Jumaat, sampailah pada maghrib esok tak. Tidak dikenakan fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah kubur soal, azab pukul kerana tidak dapat menjawab soalan. Tapi orang yang mati dalam saat itu teraman daripada, terlepas daripada fitnah dan azab kubur. Sebab azab ini ada bila adanya fitnah kubur. Iaitu tak dapat jawab, kenalah azab. Tapi kalau mati dalam keadaan yang tertentu, tidak ada soalan, maka tidak ada soalan, tidak adalah azab kubur itu. Yang kedua, iaitu barang siapa membaca qul huwallahu ahad ketika dia sakit, kita sakit berat panjang, maka yang sakit itu, si sakit itu sendiri membaca qul huwallahu ahad,
sebanyak 100 kali, iaitu sakit yang membawa maut. Dia baca sebanyak 100 kali, maka tiba-tiba mati, maka juga dia tidak dikenakan fitnah kubur. Bila tidak ada fitnah kubur, maka tidak adalah azab kubur. Dan bila dia meniti besok, bila meniti yang siratal mustaqim, dia meniti di atas tapak tangan para tapak tangan malaikat, ditapu oleh malaikat selamat, melintasi yang siratal mustaqim. Dan lagi fadilatnya sabda baginda, siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali ketika sakitnya, kemudian dia mati, u'tiya ajra syahid, dikurniakan padanya pahala syahid. Wa in bari'a bari'um maghfuran lahu, siapa yang membaca la ilaha illa anta sampai habis, tiada Tuhan, la ilaha illa anta tu artinya tiada Tuhan malaikat Tuhan hamba ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci Tuhan hamba ya Allah, sungguhnya hamba ini daripada galangan mereka yang zalim. 40 kali dalam sakit yang membawa kepada habis umurnya, maka ia dikurniakan pahala syahid. Dan kalau ia sembuh, tak mati daripada sakit itu, maka ia diampunkan oleh Allah. Jadi itulah saja samaklah kita. Ghafarallahu lana, dan kita pun begitulah minta ghafarallahu lana wa amma wa adana min azabil qabri ya fitnati. Moga-moga Allah ampunkan kami dan melindungi kami daripada azab kubur dan daripada fitnah kubur. Allahumma ya amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min walabatid daini wa qarja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa jami'a amalina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu